Oke, ada dua yang case special kan, satu dalam bulatan, satu lagi dia punya objek ada apa? Apa ciri-ciri objeknya? Ciri-ciri objeknya yang dia suruh kamu susun. Contohnya dia ada A, B, B, C begini, dia suruh kamu susun kan? Oke. Formula macam mana? Kalau bulatan? Kalau bulatan kita banding dengan macam mana kita tahu bulatannya apa? Kalau objek berlainan susun dalam bulatan kan? Oke. So kita tengok balik dulu yang garis lurus macam mana? Kalau garis lurus macam mana? Berapa objek kamu mau? 3, 4? 4 objek berlainan dalam satu garis lurus. Berapa cara susunannya? 4 objek berlainan dalam satu garis. Berapakah susunannya? Dan kenapa formulanya begitu? Kamu lukis kotak 4 objek berbeza, maksudnya ada 4 kotak ataupun 4 kedudukan kan? Oke, so yang pertama itu berapa? Berapa pilihannya? Ada 4 objek berlainan. Yang pertama kamu ada berapa pilihan untuk letak di tempat pertama? 4 kan ada 4 objek berlainan di 4 tempat. So 4, lepas tu tinggal 3, lepas tu 2, lepas tu 1 kan? So apakah jumlah bilangan cara? 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 kan? Iya, tambah 10. Tambah? 10. Tambah? Tidak. Jadi? Iya. Bahagi? Tolak? Tambah? Apa yang kamu boleh? Contoh apa yang kamu buat pilihan setiap hari? Contohnya lah. Buat pilihan? Iya, pilihan. Baju dengan seluar lah ya. 3 baju, 2 seluar. Berapa pilihannya? 5 ke 6? 5. Sure. Oh, jadi kamu pakai baju tak pakai seluar lah. Berapa pilihannya? Kalau kamu kata 5, maksudnya kamu pilih salah satu daripada 5 ini. So kamu pakai baju tak pakai seluar? Oh, 2. Enggak. Bukan. 2. Daripada baju kamu pilih satu. Betul. Kan pilih satu baju, pilih satu seluar. So maksudnya ada 3 pilihan baju, ada 2 pilihan seluar. Tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi ke? Tolak. Berapa dia punya apa bah? Dia punya kombinasi. Kamu mix and match kamu punya baju dengan seluar berapa kombinasinya? 3 jenis 2. baju, 2 jenis seluar. 2. Baju ini seluar itu, baju ini seluar ini. Baju ini seluar ini berapa? 2. Ada 3 baju, ada 2 seluar. Berapa 2. patternnya yang kamu boleh combine? 2. Baju ada 3 pilihan. Jadi satu baju dapat seluar Ustaz? Yalah, so kamu pilih satu baju, kamu pilih satu seluar. So berapa kombinasinya? 3. 3 baju, 2 seluar. Itu sama ada baju A, baju B, baju C. Katakan seluarnya EF lah, FG lah, oke. Kalau kamu pilih baju A, seluarnya mungkin F, mungkin G. Kalau kamu pilih B, mungkin F, mungkin G, mungkin F, mungkin G. Jadi 3 dengan 2 ini ditolak, darab. Berapa kombinasinya? 6 kan? Iya. Darab kan sudah prinsip pendaraban. Oke. Dia bukan tambah, kecuali kamu kata atau. Kamu pakai baju ke pakai seluar, 3 tambah 2 lah. Kan itu atau ada 5 pilihan. Ini kombinasinya 6. Oke, so dalam case ini 4 darab, 3 darab, 2 darab, 1 yang kita tulis sebagai 4. Yang kita tulis sebagai 4 tapi kita sebut sebagai 4 seperti tanda suruh kan. Ya, 4 tanda suruh. 4
Faktorial. 4 darab 3 darab 2 darab 1 ialah 4 faktorial. Oke. Ya. Nah, ada tahu kan tekan kalkulator tekan 4 faktorial. Tahu. So sekarang masalahnya apa? Ada. Kalau dia n objek berlainan, kalau dia 6 objek berlainan, ya kan 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1 kan? So Ya. 6 faktorial. Kalau 10 darab 9 bla 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 sampai faktorial lah. Oke. Kemudian Apa bahasa Melayunya? yang mana? Faktorial? Untuk faktorial. Faktorial. Apa faktoran? Mana batu? Sampai seru tuh. Oh ini MPI apa? Oke, itu MPI ialah apa? Bila kamu guna MPI? Bila dibagi semua. Situasi apa? Bila dibagi semua. Ini objek berlainan dia apa? Disusun kan? Disusun. Oke, tetapi kalau kamu apa? Di mana kamu guna MPI? Di admits. Yalah, situasi apa? Ini 4 objek kamu susun ke 4-4-nya. Kalau 10 objek kamu susun 10 ke 10-nya. Oke, tetapi kalau dia ada 6 objek kamu pilih 4 sahaja untuk disusun. 6 di atas di 4 bawah. Guna pi kan sebab dia masih susun kan. Oke. So dia masih susun tetapi katakan dia ambil tengok contoh tu. Apalah katakan kamu ambil 3 objek dari 5. Terlalu banyak pula. 3 objek dari 4 lah. Berapa kepilihannya? 4. Bukan pilihan. 3 objek daripada 4 susun. 3 objek daripada 4 lepas tu kamu susun. So maksudnya kamu hanya ada 3. Sorry lah, tambah 4 lah sebab kamu tak nampak. Dia 1. 3 daripada 5. So pertama itu kamu berapa pilihannya? 5. 5, bagus. Yang kedua 4. 4. Kemudian 3. 3. So adakah ini 5 faktorial? Iya. Tak, 5 faktorial lah 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1 kan? Tetapi tekanlah kalau dia 10 daripada 20 kamu kena tekan 20, 19 bla 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 bla. Susah kan? Kita mau juga guna faktorial. Kalau faktorial dia ialah apa? Kalau 5 faktorial ialah apa? 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Masalahnya sekarang dia tidak ada 1. 2 dengan 1. Bolehkah kita paksa? Tidak. Boleh. Tapi dengan cara tertentu lah. Paksa. Sebab kita mau ini boleh ditulis sebagai 5 faktorial. So kita paksa darab 2 di atas. Tapi takkanlah tiba-tiba ada 2 di atas. Kalau kamu darab atas 2, di bawah pun kamu kena letak 2. Sebab 2 per 2 adalah 1. So 2 darab 1, 2 darab 1. So atas itu ialah apa? 5 faktorial. Di bawahnya 3. 2 darab 1, yaitu juga 2 faktorial. Kan? Sudah tentu biasa kamu tak kira begini kan, kamu terus guna pi. 5-nya di atas, 3-nya di bawah. Tapi kamu nampak sebenarnya formula ialah apa? Yang 5 di atas itu akan jadi 5 faktorial Per 3. tapi dia 2. Dari mana kamu dapat 2? Kalau kamu tengok di manakah 2 itu bermula? Sebab dia 5, 4, 3. Lepas tu 2, 1. Sini ada berapa nombor? 3 kan? Jumlahnya 5. So dia sebenarnya 5 tolak 3 kurungan faktorial. Itulah formulanya NPA N faktorial bahagi N tolak A dalam kurungan faktorial. Oke. Seterusnya, bagaimana pula dengan gabungan? Bagaimana mau bezakan pilih atau dengan gabungan? Keywordnya ataupun situasi yang penting itu. Di mana kamu guna MPA, di mana kamu guna NCA? Apa maksudnya C itu? Pilih atau itu kamu pilih kemudian kamu susun kan? Susun maksudnya susunan dia penting lah kan? Susunan dia penting kan?
So P susunan dia penting. Kadang-kadang dia tidak ada perkataan susunan pun. Tetapi kamu tengok situasi itu, kamu tahu susunannya penting. Contohnya dia bagi apa? SATU. Lepas tu cakap berapa perkataan yang boleh dibentuk. Dia takkan cakap sebutan kan, tapi kamu bukan, dia tak akan cakap susunan. Tapi kamu fahamlah kan SATU, ASTU maksudnya susunan ini adalah penting. Manakala kalau NCR itu maksudnya susunan dia tidak penting, ataupun susunan kalau berlainan pun dia akan anggap sebagai susunan yang sama, sebab dia akan cakap apa? Cara hitungkan cara memilih something kan? Memilih 3 objek daripada itu, memilih 3 pelajar daripada 5 pelajar dan sebagainya. Bagaimana tampak formulanya? Contohnya kalau 5 objek, 5P3 dengan 5C3, apakah bezanya? I think contoh itu saya guna 4 kan? 4 lah, 4 sekecil sikit. Okay. 4P3 maksudnya katakan ABCD lah. Bilangan cara menyusun 3 objek daripada ABCD. So dia mungkin apa? Okay. Kalau saya suruh kamu senaraikan, semua pilih atau 3. So kamu katakan kita senaraikan, kita mulai dengan apa? A, B, C. Lepas tu ABC nya 3 objek daripada 4 kita susun. So ABC. Apa lagi? Banyak lagi, BDA, CAD. Tapi macam mana kita mau sistematik sikit? ACB, bahagi B, dia dulu. AC, B, CA, C, AB, C, BA. Maksudnya kalau kita terpilih A, B dan C, ada 6 susunan. Lepas tu banyak lagi lah, A, B dengan D pun 6 susunan, kan? Apa lagi? A, C, D. Lepas tu B, C, D. Contohnya lah, kalau kamu kira bolehlah kira. In fact it will be berapa? 4 darab 6. 4P3 guna kalkulator. Is it 24? Yes. Ya? Okay. Yes. So bagaimana pula dengan 4C3? 4. Kenapa? Tak tahu. Apa maksudnya 4C3 berguna 4P3? Dia hanya mau kita cara memilih 3 daripada 4. Susunannya tidak penting asalkan 3 itu sudah terpilih. Okay. So contohnya, maksudnya kalau kita hanya tengok memilih, adakah ABC satu cara memilih berbanding dengan ABD? Adakah ada cara berlainan? Adakah ada jawapan? Bukan, tak bagus soalan saya. Adakah dia 2 cara? Adakah cara berlainan? Yalah. Bilangan cara memilih 3 objek daripada 4 objek. ABC ialah 1, ABD ialah cara yang lain kan? Maksud di situ ada 2 cara lah kan? Tetapi ABC dengan ACB susunan berlainan. Tetapi kalau kita hanya mau tahu cara memilihnya, adakah dia sama ke tidak? Kalau kamu terpilih ABC dengan kamu terpilih ACB, dan kalau dalam situasi itu susunan siapa terpilih dulu tidak penting, bermaksud 2 ini adalah dianggap sebagai sama. Okey, C yang sama lah pilihannya ataupun gabungan yang sama. Berapa yang sama? ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. So ada 6 susunan di sini yang hanya akan dianggap sebagai satu cara memilih. Kan? Kenapa 6? Kenapa 6? You know kenapa 6? Kamu sedang susun apa? ABC. Kamu sedang susun semua susunan ABC, iaitu kamu sedang susun semua susunan 3 objek berlainan, iaitu 3 faktorial. Itulah 6. Okey. Jawapan 4C3 sepatutnya berapa? 4. Kalau kita tengok di sini ada berapa tadi? 24 susunan, tetapi setiap 6 susunan ini adalah
hanya kalau kita kata cara memilih dia adalah satu cara, kan? Di sini 6-6-nya adalah satu cara, sini pun 6 satu cara. Nah, so berapa cara? Ataupun 4. macam mana kita dapat 4? 1, 2, 3. 24 macam mana ditukar kepada 4? I know. 24. Yeah, I know. Saya tahu 4. Tetapi kamu sudah list down 24 dan kamu tengok setiap 6 dia adalah 1. Bagi 6. Yes, so dibagi 6 sudah dapat 4. Bermaksud kita akan sebenarnya guna, dari mana kita dapat 24 tadi? Dari NPR. Iaitu 4P3. 4P3 sebenarnya formulanya apa? 4 faktorial bahagi Tolak. N tolak A, 4 tolak 3. N So tolak 1 faktorial. Tolak 2. Oke. Ini ada 24 kan? Ini ada 24. Ya. Kemudian bahagi lagi dengan 6. dari mananya 6? Dari susunannya. Yaitu 3 faktorial. 3 faktorial. Oh, Nampak dari mana 3-nya datang? nampak. Sebab kita pilih 3 benda tapi kita tak perlu susunnya. Nah, tapi kalau kamu susun dia 3 faktorial. Nah, itulah kamu kena bagi 3 faktorial lah. Okay. Itulah formulanya. Apa? NPR. NCR. So dia M faktorial N tolak A faktorial yaitu NPR kan? Ya. Tetapi tambah lagi kita bahagi Bagi R faktorial R. kan? Sebab kita pilih R objek tetapi susunannya tidak penting, tapi bilangan susunannya ialah R faktorial. Nah, so setiap R faktorial adalah hanya satu pilihan. So, macam tadi lah kan, setiap 6 susunan di sini mewakili satu saja cara memilih. So kita bagi. Oke, so untuk bulatan, ini formulanya ataupun kita bukan susunan dalam bulatan. Susunan dalam bulatan berbanding dengan susunan dalam satu garis. So contohnya A, B, C, D. Kalau dia susun dalam satu garis, bilangan susunan dalam satu garis berapa? 4 faktorial kan? Oke. Kalau dalam satu bulatan, patukah? Adakah rasanya sama ke ataupun berlainan? Then why should it be the same? Ataupun tidak? Kalau bilangan susunan dalam satu garis, dia ada A, B, C, D. Dia ada A, C, B, D. Lepas tu kita mula dengan katakan B, kan? B, C, D, A. Lepas tu katakan kita mula dengan C. Katakanlah C, D, A, B dan sebagainya lah. Katakan B. Okay, so semua ini dianggap susunan berlainan kan? Ya. Tapi jadi apa spesialnya kalau dia dalam bulatan? Dalam bulatan. Ya. Bila 4 benda ini disusun dalam satu bulatan. Lukislah bulatan. Ya. Ya. Lepas tu kita susunnya Di dalam. di mana? Tekan sini A, B, C, C. Lepas tu di bawahnya A, C, B, D. Sama ke tidak? Tidak. Sebab A tadi bersebelahan dengan B. Sekarang dia bersebelahan dengan C, bertentang dengan B. Oh, okey. Mana kalau sebelah sini? B, C, D, A. Cuba lukis B, C, D, A. Kemudian bandingkan. B, C, D, A. B, C, D, A. Sama. Sama ke tidak? Tidak. Actually sebenarnya sama ke tidak bergantung kepada bagaimana kamu definisikan sama ke tidak kan.
Adakah penting kursi ini siapa duduk, ataupun Tidak penting. adakah dalam bulatan yang hanya penting ialah siapa di tepi kamu, siapa di depan kamu? Penting. Kan, it depends lah sebenarnya. Tetapi kalau dia tidak cakap kamu duduk dalam satu meja bulatan, mungkin yang pentingnya hanya kamu kedudukan kamu antara satu sama lain. Okay. So kamu tengok ABCD dengan BCDA. A di sebelah B, B di sebelah C, C sebelah D. Kan? So kita boleh kata dua susunan ini sebenarnya sama. Kan? Macam tadi lah sebenarnya ada sedikit juga macam yang pilih atau gabungan. Kamu ada beberapa yang sama, lepas kamu bahagia. Nah persoalannya ada berapa yang boleh dianggap sebagai sama? 2. A, B, C, D, B, C, D, A. Ada lagi kah yang boleh dianggap sama? Fikir kan? Nah, coba lukis. B, C, D, A. Apa lagi? D. A. Sebelah D-nya A, very good. C. B. B, C. C. A, B, C, D. A, B, C, D. Kan? Satu Ya. lagi. Ada lagi? Ada. Kenapa kamu terus pergi D? Sepatutnya C dulu, tapi dapat. C, C. D, D. A, B. B. Bermaksud dalam case ini ada berapa susunan yang 4. akan dianggap sebagai satu susunan yang sama? 4. 4. Maka jawapan kamu tadi iaitu 4 faktorial sekarang perlu di apa dengan 4? Didarab. Setiap 4 adalah sama. Darab tambah darab bahagi. Ada 4 susunan yang kalau garis lurus kita anggap dia berlainan, tetapi dalam bulatan kita anggap dia sama. So bermaksud kita akan guna 4 faktorial. Darab tolak, darab bahagi. Ada 4 yang sama. Macam tadi kan, kamu tengok macam tadi. Yang tadi adalah kita ada 6 susunan yang dianggap sama bila kita hanya mengambil kira cara memilih. Okay, sekarang pula kita ada 4 susunan yang kalau garis lurus ABCD, BCDA, CDAAB dan DABC adalah dianggap sebagai susunan dalam garis lurus yang berlainan. Okay, yang terkira dalam 4 faktorial sudah, kan? Tetapi kalau bulatannya 4 ini kita anggapnya sama. Ya. Bermaksud kita perlu ambil 4 faktorial kemudian kita Dan bahagi dengan 4. 4. Very good. Okay. Tetapi 4 faktorial bagi 4 bolehkah ringkaskan? Boleh. Jadi apa? Potong. Potong jadi tinggal tanda seru. Jawabannya. Kenapa? Syntax error. Macam mana kamu tahu dia 3 faktorial? Very good. Sebab 4 faktorial bagi 4 sama dengan 6. Jadi Oh, kamu kira lah kan dia 6. Okey, bagus. 4 faktorial bagi 4. But is there a reason? Fikir. Cantik juga kenapa tiba-tiba dia jadi 3 faktorial. Adakah sebab untuk kita sendiri senang? Oh, jawapannya 3. Ya, jawapannya 6. Jawapannya 6. Kemudian dia nampak dia sebenarnya 6 ialah 3 faktorial. Aduh, jawapannya 6. Kita menentukan 3 faktorial. Okey, tetapi adakah dia sentiasa begitu ataupun kebetulan? Kebetulan enggak. Sentiasa. Kalau 5 faktorial dia akan bagi 5. Apa jawapannya? 5 faktorial bagi 4 adalah 3 adalah 24. 24 4 faktorial kan? Ya. Jodoh. Jodoh. Maksudnya kalau dia 5 objek dia 4 faktorial dalam bulatan. Ya. Formulanya n tolak 1 barulah faktorial. Tapi sudah tentu ada sebabnya. Apa itu 3 faktorial? Nah, apa itu 4 faktorial? Okey. 4 faktorial 4 darab 3 darab 2 darab 1. 3 faktorial 3 darab 2 darab 1. Jadi kenapa dia sama? Ya.
tulis je 4 faktorial ialah 4 darab 3 darab 2 darab 1. Kamu bagi 4 kan? Ya. Potong saja 4, yang tinggal itu 3 faktorial. So kalau 5 faktorial kamu potong 5-nya, so tinggallah 4 darab 3 darab 2 darab 1, which means saya kena 4 faktorial. Okey, nah seterusnya ialah apabila dia ada objek, dalam objek tersebut ada objek yang boleh dianggap sama. So contohnya apa? Katakan B lah, B C D lah contohnya. Okey, berapakah cara untuk menyusun dia dalam satu garis lurus? Banyak. Jadi jawapannya kamu tulis banyak lah, jawapan itu banyak sedikit. Kenapa maka kamu mau banyak? Okey. Apa yang kita tahu? Macam tadi pun kamu tengok dari awal tadi. Macam kita mau bilangan gabungan, kita tengok, kita tahu sudah pilih atau kan? So daripada pilih atau kita fikirkan gabungannya macam mana. Okey. Maksud kita tahu sudah cara menyusun dalam satu garis lurus, sebab itu yang paling obvious, sebab kita boleh lukis kotak kan. Okey. Lepas itu yang bulatan pun kita mula dengan susunan 4 benda berlainan. Lepas itu kita tengok dalam kes apa dia boleh dianggap sebagai satu susunan yang sama dalam bulatan. Lepas itu kita bahagialah. Lepas itu kita simplify lah, tengok formulanya. How about this one? Nanti macam terlalu banyak bang. Sikit lah dulu. Setakat BC sajalah. Berbanding dengan sebelum ini kita buat AB CD kan. Okay, so kita tahu ini adalah 4 faktor dan 24. How about this one? ABC 3. Tapi susunannya masih lagi 4. Lah maksudnya dia akan suruh kamu susun ini ABC. So dia akan ABC, BAAC, CABA cabar, BACA baca. Apa lagi? Banyak lah kan? Ya. Okay. Tetapi ini bah susah nih. Jadi ini mana, ini mana? Sama. Kalau dia berlainan, kita tahu macam mana buat kan? Ya. So anggap dululah dia berlainan. Boleh? Boleh. Nah, so A1, A2. So kalau di A1 dengan A2, kalau kita mau list down pun tidak ada masalah kan? Kita akan ada A1, A2, B, C. Lepas tu A1, B, A2, C. Contohnya lah kan? Ya. Okay. Lepas tu sebelahnya mungkin A2, A1, B, C dan seterusnya. Yang kita akan dapat, I think exactly the same thing, iaitu 4 faktorial kan? Kamu akan dapat 4 faktorial 24. Okay. So what's the next step? Macam bulatan tadi, kita akan tengok dalam situasi tersebut ada tak susunan-susunan yang dianggap sama. Di sini sama kan, 4 susunan yang sama. Okay, how about this one? Coba di sini sekarang tadi kita mau lukis supaya kita letak 1 dan 2 supaya kita menganggap A1 dan A2 adalah berlainan. Tetapi soalannya akan anggap A dan A itu adalah yang sama. Ya, maka saya rasa dia akan bagi huruf lah. Sebab kalau dia bagi apa lagi soalan yang biasa, huruf, number, nama kan daripada huruf. Ya. Kalau orang, kalau dia cakap tu 3 lelaki 4 perempuan, Ada. biasanya kita akan anggap orang itu berlainan. Nah, kecuali dia cakap sama, biasa okey, tapi huruf lah. Okey. So macam mana? Kita dengan menganggapnya berlainan, kita boleh list down 4 faktorial susunan. Okay. Tetapi kalau kita anggap dia sama, bermaksud A1 dia bukan 3, dia masih 4 benda kan? Dan dia masih susun 4 benda, dia bukan 3 benda kan?
Hati-hati. Tetapi bila dia sama, maksudnya A1 A2 BC adalah AA BC. Right? Kalau kamu tak bezakan A1 dengan A2 ialah AA B C. Manakala A2 A1 BC AABC. ABC juga kan? Ya. Bermaksud kalau A1 dengan A2 ataupun A2 dengan A1, kalau A itu dianggap adalah benda yang sama, bermaksud susunan ini adalah sama. Ya, so dalam kes ini ada dua saja, karena A1, A2. So kamu ambil 4 faktorial, kamu bahagi 2. Tapi sebenarnya dia 2 faktorial. Sebab A1, A2 berapa susunannya? A1, A2 ataupun A2, A1. Tapi sebenarnya dia 2 faktorial. Karena itu je. So kalau dia tak tahu, sebab ni pun tahun pertama kita tak tahu soalannya boleh sampai berapa. Tetapi katakan beginilah, AAA BBC. AAA BBC. So sebenarnya ada berapa objek di situ? 6 kan? So kalau kita anggap dia 6 objek berlainan, so bilangan susunannya 6 faktorial. Okay. Tetapi B-nya dia akan, contoh macam tadi kan, dia ada B1, B2, B2, B1 yang akan dianggap sebagai susunan yang sama. Maka kita akan bahagi 2 faktorial untuk B, sebab ada 2 yang sama. Ya. Untuk A 3. Jadi dia akan jadi bahagi sebab dia akan jadi A1, A2, A3 dengan A1, A3, A2 dengan A2, A1, A3 semua akan dianggap A. Berapa di situ? 3 objek dalam satu baris 3 faktorial. So maksudnya kamu bahagi 3 faktorial bahagi 2 faktorial. Sebab dia ada 3 benda yang sama dan juga 2 benda yang Berbeda sama.